Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 4. Okey, hari ini cikgu nak sambung lagi topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan rangka dalam haiwan dan juga sistem rangka bagi manusia. Okey, jadi kita akan bincang tentang rangka saja pada hari ini. Okey, jadi sekarang sebelum cikgu terus pergi melihat dengan lebih detail, okey, bagi rangka dalam haiwan dan juga sistem rangka manusia, kita lihat dulu fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey, so kita dah belajar pada pembelajaran lepas, kita dah belajar tentang rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Kita dah belajar 3 jenis rangka. Rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okay, jadi hari ini kita pergi pada rangka dalam bagi haiwan. Okey. So, apa fungsinya? Okey, sebelum tu kita lihat, okey, rangka dalam ini dia biasanya dia adalah untuk haiwan vertebrata. Okey, apa tu haiwan vertebrata? Haiwan vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Dia ada tulang belakang. Okey, so itu ialah haiwan vertebrata. Okey, jadi haiwan vertebrata ini dia terbahagi kepada 3 jenis. Okey, yang pertama ialah haiwan vertebrata darat, yang kedua haiwan vertebrata akuatik dan juga burung. Okey, jadi dalam fungsi rangka ni kita akan belajar untuk ketiga-tiga jenis haiwan vertebrata ini. Okey, so pengkelasan ataupun perbezaan di antara ketiga-tiga jenis haiwan vertebrata ini dia tak sama, dia berbeza mengikut habitatnya. Okey, kat mana dia tinggal. So dia perbezaan ketiga-tiga jenis rangka haiwan ini adalah mengikut habitatnya. Okey, so sekarang kita terus pergi pada haiwan vertebrata darat. Okey, so haiwan vertebrata darat dia memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong badan. Okey, so dia contohnya macam dalam gambar kat bawah ni ada gambar gajah. Jadi dia memerlukan rangka yang kuat dan tegar. Okey, sebab dia nak sokong badannya. Okey, kenapa? Kerana haiwan ini mempunyai rangka yang besar sepadan dengan saiz badan. Jadi dia punya rangka kena kuat dan tegar sebab dia mempunyai saiz badan yang besar. Okey, contohnya macam gajah ni lah, saiz badannya besar, jadi rangkanya juga mestilah besar. Okey. Berat badan vertebrata, okey, berat badan vertebrata disokong terutamanya oleh lengkung pektoral dan juga pelvis. Okey, nampak? Siapa yang menyokong berat badan bagi vertebrata darat ini? Okey, dia disokong oleh lengkungan pektoral dan juga lengkungan pelvis. Okey, di mana lengkungan pektoral? Okey, awak boleh tengok dalam gambar tu dia telah labelkan. Okey, dekat kawasan ni ialah lengkungan pektoral. Okey, dan satu lagi ialah lengkungan pelvis. Jadi kedua-dua kawasan ini ialah kawasan yang menyokong berat badan vertebrata darat. Okey, so kita lihat. Okey, kat sini kita tengok dia bagi contoh gajah. Katanya gajah memerlukan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya.
So sebab dia gajah badannya besar. Jadi dia memerlukan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis yang kuat. Okey. So kedua-dua lengkungan ini bersendi dengan kaki seperti ditunjukkan dalam rajah 6.6. Okey, kedua-dua ini bersendi dengan kaki. Kedua-dua lengkung ini bersendi dengan kaki. Bersendilah. Semua orang tahu bersendi dengan kaki. So ini ialah lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis bagi seekor gajah. Okey. Okey, kita lihat bahagian galeri sains. Apa ditulis kat situ? Katanya tulang belakang haiwan darat yang berkaki empat seperti unta dan kuda melengkung ke atas atau ke bawah. Keadaan ini memberikan sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang. Keadaan melengkung membolehkan tulang belakang untuk menahan daya graviti bertindak pada haiwan itu. Itu ialah dia cerita sedikit bahawa haiwan yang berkaki empat ni dia punya tulang belakangnya akan melengkung ataupun diciptakan dia melengkung. Seperti unta dan kuda dia melengkung. Sama ada dia melengkung ke bawah ataupun dia melengkung ke atas. So dia ada sebab kenapa tulang belakang haiwan darat yang berkaki empat ni diciptakan dia melengkung. So dia dapat apa? Memberikan, cikgu highlightkan. Dia diciptakan melengkung. Tulangnya dia melengkung ke atas atau ke bawah. Kenapa? Dia akan memberikan sokongan yang lebih kuat kepada otot yang melekat dengan tulang belakang. Okey. Jadi dia membolehkan apa? Membolehkan untuk tulang belakang tadi menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan itu. So itu adalah rasional ataupun reason kenapa haiwan berkaki empat tulang belakangnya dicipta melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah. So itu adalah sedikit tambahan pengetahuan yang diberikan. Okey, tak payah cerita panjang lagi. So kita terus pergi pada haiwan vertebrata akuatik. Okey, apa tu akuatik? Masih ingat lagi? Maksud akuatik ialah haiwan yang hidup dalam air. Jadi contoh kat sini kalau kita tengok ikan paus ialah contoh haiwan yang ada tulang belakang dan dia hidup dalam air. Okey, so sekarang kita lihat. Dia kata rangkanya lebih kecil. Salah. Rangka. Okey, haiwan vertebrata dia mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding dengan badannya. Haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka yang lebih kecil berbanding dengan badannya. Okey, contoh kalau tengok sekarang ni kita tengok ikan paus. Ikan paus ni besar kan? Salah pula dia punya itunya. Okey, so ikan paus ni saiznya besar kan? Tapi kalau kita tengok badan dia besar tapi rangkanya lebih kecil daripada saiz badannya. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya. Lengkungan pektoral, dia pun ada juga sama macam haiwan darat. Dia ada lengkungan pektoral dan juga dia ada juga lengkungan pelvis. Tetapi kedua-dua lengkungan ini kecil dan lemah. Okey, kat mana kita lihat lengkungan tu? Okey, ini ialah lengkungan pektoral dekat sini dan satu lagi kat sini ialah lengkungan pelvisnya. Kalau kita tengok dia kecil dan juga lemah. Okey, vertebrata akuatik seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. So cikgu dah terangkan tadi bahawa dia lebih besar
body dia lebih besar daripada rangkanya. Tak sama macam haiwan darat. Haiwan darat dia badan besar, rangka pun kena besar. Tapi bagi haiwan dalam vertebrata bagi dalam air, dia punya rangkanya kecil tapi saiz badannya dia akan boleh lebih besar. Okey. So kalau kat sini cikgu highlightkan vertebrata akuatik, contohnya macam ikan paus, dia boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Kenapa? Kerana apa? Kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Kalau di darat tadi, haiwan ini dia perlu besar rangkanya sebab dia ada apa tadi? Dia ada graviti kan? So dia memang perlukan rangka yang besar. Tapi dalam air, walaupun badannya besar, rangkanya kecil, dia masih boleh, itu bersesuaian dengan kehidupannya sebab dia dalam air dia ada daya apungan. Okey, daya apungan. So yang ini pasal daya apungan kita akan belajar dalam topik gerakan, motion. Nanti kita akan belajarlah. Contohnya macam kalau kita tengok diri kita sendirilah berada di daratan dengan dalam air kan tak sama. Kalau kita duduk dekat dalam air, kita akan rasa lebih macam ringan kan, sebab kita boleh terapung. Sama juga macam haiwan ni, dia punya rangka kecil tak ada masalah walaupun badannya besar, sebab dalam air ada daya apungan yang boleh menampung dia punya berat badannya ataupun jisim badan haiwan tersebut. Dia ada daya apungan yang boleh menampung berat badan haiwan akuatik. Okey, so cikgu rasa tak ada masalah. Cikgu teruskan dengan burung. Burung pula, dia punya rangkanya dia beradaptasi dengan beradaptasi untuk dia terbang. Okay, bersesuaianlah, senang cakap, struktur tulang dia mesti bersesuaian sebab dia adalah sejenis haiwan yang boleh terbang. Okey, dia kata tulang sternum ataupun tulang dadanya dia pipih dan luas. Okey, tulang dada, kat mana tulang dada dia ataupun sternum dia? Dia punya sternum ada dekat sini. Okey, sternumnya ada kat situ. Dan sternumnya ini dia pipih dan halus. Apa fungsi dia? Sebagai tempat untuk perlekatan untuk otot untuk dia boleh terbang. Okey, dan tulang-tulang burung juga dia berongga dan juga ringan. Dan tengkoraknya juga, tengkorak burung adalah kecil berbanding tengkorak haiwan lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memudahkan burung terbang. Kalau kamu tengok kat sini, cikgu dah bacakan. Okey, kalau kamu tengok kat sini, burung ini dia punya rangkanya diciptakan ringan. Senang cakap ringan. Kenapa ringan? Sebab burung nak terbang. Okey, burung nak terbang. Jadi bila dia nak terbang, dia tak boleh terlalu berat, betul? Jadi sebab tu kenapa dia diciptakan. Yang pertama, dia punya tulang dadanya pipih dan luas. Kemudian dia punya tulangnya juga berongga dan ringan. Kemudian seterusnya apa? Tengkoraknya kecil. So dia buat supaya burung ini ringan dan dia mudah untuk terbang. So itu fungsi ataupun apa sebabnya burung ini diciptakan rangkanya sebegitu. Okey, so saya rasa tak ada masalah, jelas. Okey, saya terus pergi pada sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia. Okey, sistem rangka manusia ni dia banyak. Banyaklah. Dia ada banyak. Dalam satu bahagian tu ada bahagian-bahagiannya lagi. Okey. So dia terdiri daripada 206 tulang dan mempunyai pelbagai saiz dan bentuk. Pelbagai saiz dan juga bentuk. Okey. Seterusnya, okey, kita pergi seterusnya di mana rangka manusia boleh dibahagikan kepada
dua bahagian. So rangka manusia dia ada dua bahagian. Okey, yang pertama dia ada rangka paksi dan yang kedua dia ada rangka appendage. Appendage. Okey, rangka paksi. Kita lihat rangka paksi. Okey, tak berapa jelas sangat dekat sini. Okey, tapi kita lihat. Okey, dia ada dua bahagian. Kalau kamu tengok buku teks kamu, muka surat 1, 2, 2 dan juga 1, 2, 3. Okey, so yang sebelah muka surat 1, 2, 2 tu dia bercerita. Okey, semua dia tunjukkan cerita tentang rangka paksi. Cerita tentang rangka paksi. Dan untuk muka surat 1, 2, 3 dia menceritakan tentang rangka appendage. Okey, so ada dua bahagian. So kita pergi dulu part satu-satu. Okey, kita lihat rangka paksi. Okey, rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebrata dan juga tulang rusuk dan sternum. Okey, tadi cikgu ada cari sebenarnya satu gambar yang nampak jelas. Okey, gambar rangka manusia, nanti cikgu tengok balik. Okey, so kalau kita tengok dekat situ kita tengok kat situ rangka paksi. Okey, yang pertama daripada tengkorak. Bahagian pertama ialah tengkorak. Dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu tulang kranium dan juga tulang muka. Okey, tulang kranium dan juga tulang muka. Okey, kalau kamu nak tengok tulang kranium tu dia dah labelkan kat situ. Kat sini. Ni tulang kranium. Okey. Kita lihat fungsi tulang kranium, dia melindungi otak. Okey. Tulang kranium ni yang kat sini ni dia melindungi otak kita. Okey, supaya sebab kamu tahu kan otak tu dia lembut. Saya rasa semua orang pernah tengok otak pernah tengok dan mungkin dalam YouTube ke ataupun dalam TV ke. Okay, ada kadang-kadang kita tengok ada kemalangan yang sampai otak dia terkeluar. Otak ni dia lembut. Jadi bila tulang kranium ni pecah, itu yang menyebabkan otak itu terkeluar. Dan mungkin dia boleh pecah lah. Dia berterabur ke, ataupun bila otak tu tulang otak tu pecah, jadi dekat dalam tu dah otak yang lembut tu akan pecah juga. Okey, so itu fungsi dia ialah untuk melindungi melindungi otak. Itu ialah fungsi tulang kranium, melindungi otak. Yang kedua, tulang muka. Dia memberikan apa? Bentuk asas atau rangka muka dan juga dia menyokong gigi. Jadi muka kita bergantung kepada bentuk rangka. Bentuk tulang muka. So kalau misal kata tulang muka kita sengit, muka kita akan jadi sengit lah. So dia memberikan rupa kepada manusia. Okey. Itu ialah yang pertama, tengkorak. Yang kedua ialah turus vertebrata. Okey, turus vertebrata ni terdiri daripada 33 ruas. Okey. Terdiri daripada 33 ruas tulang kecil atau vertebrata. Dia terdiri daripada 33 ruas. Tulang-tulang yang bersambung akan membentuk satu turus yang kuat. Dia akan bersambung. Tulang-tulang ni dia bersambung-sambung dan dia membentuk satu turus yang kuat dan boleh lentur. Dan fungsi dia, dia sangat penting, iaitu melindungi saraf tunjang. So ini ialah yang kita namakan dia sebagai turus tadi. Ni atas ke bawah. Ini kalau kita tengok daripada depan. Kalau kita tengok depan ataupun belakang lah. Kalau tengok daripada tepi, bentuk turus, turusnya kita akan nampak dia sedikit
ada lengkungan. Okey, sebab tu kamu boleh pegang masing-masing boleh pegang tulang belakang masing-masing, boleh rasa turus vertebrata namanya tu. Benda yang kamu boleh pegang dan dia membolehkan kamu membongkok so itu ialah turus vertebrata. So ruas-ruasnya ni ruas-ruas dia ni ada 33 ruas semuanya. Itu ialah turus vertebrata. Okey, seterusnya tulang rusuk dan juga sternum. Okey, tulang rusuk dan juga sternum. Okey, dalam gambar ni pun jelas ditunjukkan, so cikgu tak perlu tunjuk gambar lain. Okey, rusuk terdiri daripada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi dengan vertebrata thorax. Ni vertebrata thorax kat mana? Ni kamu nampak ni, yang sebahagian ni kamu nampak kan, vertebrata thorax. Dia bersendi dengan vertebrata thorax di bahagian belakang. Okey, so 12 pasang yang mana? Kamu boleh tengok ni, dia dah labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan juga 12. So 12 pasang. Pasang sebab apa? Kiri dan juga kanan. Okey, seterusnya 7 pasang tulang rusuk bersendi dengan sternum secara terus. Okey, dan 3 tulang rusuk lagi bersambung secara tidak langsung oleh rawan. So dia ada 7 yang bersendi dengan sternum secara terus dan ada 3 yang bersambung secara tidak langsung oleh rawan. Okey, kalau kamu masih ingat rawan tu apa? Rawan tu ialah tisu yang lembut ataupun tulang yang lembut, macam itulah. Okey, so cikgu tak ulang balik lah. Okey, nanti panjang video cikgu. Okey, 2 pasang yang terakhir. Okey, 2 pasang yang terakhir tergantung bebas. Yang 2 lagi dia tergantung bebas. Okey, tergantung bebas. So kamu boleh nampak, okey dia tak jelas sangat sebenarnya, tapi kamu boleh nampak dia tergantung bebas. Dia tak bersambung dengan yang sekali ni. Dia ada 2 yang ni dia, nampak tak? Okay, cikgu harap kamu nampak 2 yang tergantung bebas. Yang lain sampai yang ke-7 tadi dia bersendi dengan sternum. Mana sternum? Ni dia sternum yang kat tengah-tengah ni. Sampai yang ke-7 saja. Okey, sampai yang ke-7 saja. Dia dia bersendi ataupun bersambung secara dengan sternum. Dan lagi 3 dia bersambung secara tidak langsung oleh rawan. Okey, so itu adalah yang lain ni kan lagi berapa? 7 kan? Ni, lepas tu ada lagi 3 kat bawah ni. Okey, ada lagi 3, 7, 8, 9, 10. Nampak yang ni? Tu 3 dia bersambung dengan rawan. Lepas tu lagi 2 dia tergantung bebas. Okey, cikgu harap kamu dapat jelas dan faham. Nampak tak? Okey, so yang mana 7? 1 sampai 7. Okey, 1 sampai yang ke 7. Lepas tu 8, 9, 10 dia tidak langsung bersambung dengan rawan. Lepas tu yang ke-11 dan yang ke-12 ini dia tergantung bebas. So kamu cikgu dah labelkan lah mana sternum, mana vertebrata thorax, mana tulang 1 sampai 7, 8 sampai 10, 11 dan juga 12. Okey, seterusnya rangka appendage. Okey. Okey, kita lihat dia ada empat bahagian. Okey, lengkungan pectoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan juga tulang kaki. Okey, lengkungan pectoral. Okey, kalau kamu tengok pada buku teks kamu, lengkungan pectoral ni dia berada di sekitar kamu punya dada, sebelah tangan kamu tu saja. Ni kan tulang tangan kan? Ni tulang tangan kan? Ni sebelah ni je.
Ni tangan kan, tulang tangan. Ni sebelah dia ialah lengkungan pectoral. Dalam ni tak boleh nak tunjuk, dalam gambar saya tak boleh nak tunjuk, tapi kamu boleh tengok dalam buku teks ataupun sekejap cuba cikgu tengok. Tak boleh. Cikgu boleh tengok, boleh buka sekejap cikgu carikan dia punya dokumen dia. Cikgu tengokkan dokumen dia. Okey. Kalau dalam gambar, kalau kamu tengok dalam gambar, gambar penuh dia. Sorry terlepas. Kalau kamu tengok dalam gambar dia, kat mana letaknya? Kat mana kamu tengok? Ni dia. Ni lengkungan pectoral. Lengkungan pectoral nak tunjuk kat sini ni lengkungan kat sini. Alamak, tak boleh tunjuk dengan saya punya tu. Tapi kamu boleh nampak. Lengkungan pectoralnya ada di sekitar sini. Ni nampak kan? Ni lengkungan pectoral ni. Cikgu ada tunjuk, nampak tak? Ada gambar kesa cikgu tu. So ini lengkungan pectoral, dia berada di sekitar sini. Di sekitar situ lengkungan pectoral. Dia berada dekat sekitar tangan lah, senang cakap dekat sekitar tangan. Dan dekat situ dia ada clavicle. Lengkungan pectoral ni dia ada clavicle. Nampak ni clavicle. Dan satu lagi dia ada scapula. Kita balik semula pada gambar kita yang tadi. Ni. So kita tengok dekat-dekat area, dekat-dekat tangan kita ni ada ni. Ada scapula. Lepas tu dia ada clavicle. Cikgu balik semula yang tadi. Ni scapula. Nampak scapula dekat sini. Dan clavicle dekat betul-betul dekat bahu kita. So jelas scapula dekat sini. Betul-betul dekat sebelah kita punya lengan ni. Dan clavicle ni adalah berada dekat bahu. So cikgu, saya harap kamu jelas. Ini gambar yang telah dibesarkan. Clavicle yang dekat bahu, scapula yang betul-betul dekat sebelah tangan tu, dekat tulang tangan. So dekat situ dia menghubungkan lengkungan pectoral dalam lengkungan pectoral ini dia menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Dan dia terdiri daripada tulang clavicle dan juga tulang scapula. Banyak nak cerita ni tapi cikgu cuba, sebab tu cikgu ambil sikit-sikit topiknya supaya video tak terlalu panjang. Seterusnya kita pergi pada tulang tangan. Rasanya cikgu tak payah tunjuk dah. Kedudukan tangan semua orang tahu kat mana tulang tangan. Dia terdiri daripada tulang tangan, dia terdiri daripada humerus. Mana humerus? Ini humerus. Ni humerus. Kemudian kita tengok humerus berbentuk bulat. Bersendi dengan lengkung pectoral. Dia berbentuk bulat. Saya rasa semua orang nampak lah bentuknya kat sini kan. Bentuknya kat sini kamu nampak bentuknya bulat. Dan dia bersendi dengan lengkung pectoral. Bersambung lah. Dia bersambung dengan lengkungan pectoral. Yang atas ni tadi ni lengkungan pectoral kan, kat area lengkungan pectoral. Kemudian hujung humerus di sebelah bawah bersendi dengan radius dan ulna. Mana radius dan ulna? Ni radius. Yang ini ialah ulna. Cikgu bagi color lain lah. Yang radius warna hijau, yang ulna berwarna purple. So nampak color dia lain. Radius dan juga ulna. Kemudian radius dan juga ulna bersendi dengan tulang carpus. Mana tulang carpus? Tulang carpus ada dekat sini. Carpus ni kita katakan dia sebagai kawasan pergelangan tangan lah. Ni dia baru kata membentuk pergelangan tangan.
Okey, seterusnya bawah sikit karpus namanya ialah metakarpus. Mana metakarpus? Metakarpus berada di bawah sedikit. Tu ialah metakarpus. Membentuk tapak tangan. Okey, dia membentuk tapak tangan dan dia bersendi dengan tulang karpus. Maksudnya apa? Dia bersendi, bercantum lah. Bercantum. Ni karpus kan? Ni karpus. Dia bercantum dengan metakarpus. Dan yang paling bawah sekali namanya ialah phalanx. Okay, phalanx ini tulang jari-jari kita. Dia tulang jari-jari kita dan dia bersendi dengan tulang metakarpus. Bersendi tu apa maksudnya? Dia bercantum lah. Dekat sendi itu bercantum-cantum. Dia bercantum dekat setiap sendi itu. So dia kata bersendi. Bersendi ataupun dia bercantum dekat sendinya. Okay. So tangan bermula pada atas. Di mana atas sekali namanya ialah humerus. Okay, kemudian bawah humerus ada radius dan juga ulna. Bawah ulna ada karpus. Bawah karpus dia ada metakarpus. Dan yang bawah sekali adalah phalanx. Itu ialah tulang tangan. Okey, seterusnya lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis ni letaknya kat mana? Okey, cikgu tunjukkan sikit. Ni dia. Lengkungan pelvis. Saya harap kamu nampak saya point kat sini. Ni ialah pelvis. Nampak? Tulang pelvis. Nampak tak semua? Boleh tak nampak tulang pelvis kat situ? Cikgu tak boleh nak conteng kat sini. Tak boleh nak conteng kat sini. Tapi saya harap kamu nampak lah semua. Ni ialah tulang pelvis. Mana ni? Tu tulang pelvis. Nampak yang saya kotakkan tu? Itu ialah tulang pelvis. Okay. So nampak tulang pelvis. Dia punya label ni. Turun kat bawah ni. Tu tulang pelvis. Okay. Seterusnya cikgu sambung lagi. Tulang pelvis. Lengkungan pelvis ini bersendi dengan rangka paksi. Dia bersendi. Macam cikgu cakap tadi, dia bercantum tadi dengan rangka paksi. Dan dia terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Okay. Dan lengkung pelvis ini dia menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan juga organ pembiakan. So kat situ ialah antara tempat yang penting lah. Semua penting sebenarnya kan. Tapi itu adalah antara di mana tempat inilah dia menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan juga organ pembiakan. Okay, so itu ialah lengkung pelvis. So sudah tahu Seterusnya kita lihat tulang kaki. Tulang kaki dia bermula dengan femur. Femur. Okay, namanya femur. Panggil apa-apa pun. Okay, femur. Lepas tu bawah femur ada dekat mana tu? Dekat bawah ni kalau kita tengok gambar ni, dekat bawah femur ni dia ada patella. Okay, kat sini dalam cikgu cari nama dia kat sini, dia tak tulis kat situ kan. Tapi tak apalah. Kita teruskan saja. Kita lihat dekat sini dia ada femur, ada patella, ada fibula, ada tibia. Okey, cikgu labelkan. Femur dia ada tibia, dia ada fibula, dia ada tarsus, metatarsus dan juga phalanx. So itu dia punya tulang kaki daripada tulang kaki yang kita katakan dia komponen dia lah, senang cakap Okey, hujung tulang femur berbentuk bulat bersendi dengan lengkung pelvis. Yang ni femur ini dia bersendi dengan siapa? Tulang pelvis. Atas dia lah bercantum dengan tulang pelvis. Okey, kemudian hujung bawah femur pula bersendi dengan tulang tibia dan juga fibula. Mana tibia? Okey, cikgu ambil gambar. Ini ialah tulang, ni tulang fibula. Lepas tu yang ini ialah tulang, tak nampak. Yang sebelah sini ialah tulang tibia. Okey, so ni kat sini ada satu lagi ni, patella. Dia tak cerita pasal patella, tapi patella tu kamu tahulah dia dekat lutut kan. Dekat tengah-tengah tu patella, tapi tak dibincangkan sangat kat sini.
Okey, seterusnya so kita tahu atas sekali dia bersendi dengan lengkung pelvis. Lepas tu dia bersendi dengan lengkung pelvis. Siapa dia yang bersendi dengan lengkung pelvis? Namanya ialah femur. Kemudian femur ini dia bersendi lagi dengan tulang fibula dan juga dengan tulang tibia. Okey. Kemudian seterusnya okey, kita lihat tibia. Apa dia tibia dan fibula? Dia merupakan tulang pada betis kita. Okey, hujung bawah tulang tibia dan fibula ini bersendi pula dengan tulang tarsus. Yang mana tarsus? Yang ni. Bawah tibia ada tarsus, tak nampak kat situ Cikgu ambil warna lain lah. Okey. So dia bersambung ataupun bersendi dengan tarsus. Kemudian bawah tarsus ada metatarsus. Sama juga macam yang kat tangan tadilah kan. Dekat tangan tadi ke atas tu ialah karpus, kemudian metakarpus, baru phalanx. Tapi bagi kaki dia bukan karpus, dia ialah tarsus. Okey, kemudian metatarsus dan seterusnya dia ialah phalanx. Okey, sejelas So yang kat tangan kita panggil dia sebagai karpus, metakarpus, phalanx. Yang dekat kaki pula namanya ialah tarsus, metatarsus dan juga phalanx. Okey, phalanx ni sama juga macam yang di atas. Phalanx ini dia adalah jari-jari kita. Phalanx ni ialah jari-jari kaki kita tulang jari kaki. Tulang jari kaki kita. Okey, so cikgu rasa jelas apa yang cikgu terangkan. Okey, cikgu minta sangat, masing-masing tolong buka buku kerja kamu. Muka surat 61. Okey, muka surat 61. Siapkan aktiviti perbincangan 6.2 rangka dalam haiwan. Okey, cikgu akan cuba minta bantu kawan-kawan kamu supaya berikan cikgu untuk tahu. Cikgu akan cari cara untuk tahu bahawa kamu dah buat muka surat ataupun muka surat ataupun latihan pada buku kerja yang cikgu suruh kamu buat. Cikgu hanya boleh bantu macam ni. Okey, jadi cikgu harap kamu buat juga yang sebelum-sebelum ni, aktiviti-aktiviti yang sebelum ni, muka surat yang depan-depan cikgu harap kamu buat. Okey, nanti cikgu akan cari cara untuk tahu. Cikgu minta kamu snap ke macam mana gambar-gambar yang kamu dah buat, kamu send dekat cikgu. Okey, cikgu akan cuba minta salah seorang daripada kawan dalam kelas kamu untuk bantu cikgu. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih semua. Selamat belajar, buat kerja yang saya minta buat. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.